orang lain. Okey ya, saya nak perlu ulang balik ya. Sebab rakaman tadi tak menjadi. Baik ya, kita masuk hari ini pelajaran hadis 1135, Babul Iddah wal Ihdadi wal Istibra'i wa ghairi zalika. Bab iddah dan ihdad dan istibra' dan selain itu. Ya, pengertian dia, iddah masa menunggu bagi seorang isteri yang dicerai suaminya. Nombor satu. Masa menunggu bagi seorang isteri yang dicerai suaminya. Nombor dua, ihdad. Masa berkabung perempuan yang ditinggal mati keluarganya atau suaminya. Masa berkabung perempuan yang ditinggal mati keluarganya atau suaminya. Istibra' masa menunggu seseorang yang ditinggal mati keluarganya atau suaminya. Masa menunggu seseorang yang ditinggal mati keluarganya atau suaminya. Okey, silakan. Baca 1135. Keterangannya baca Ustaz? Tak baca tengah tangan tak payah. Tak payah Okay. Baca dari Miswar. Dari Miswar bin Makrama bahawasanya Subaiyah Al-Aslamiyah beranak sudah wafat suaminya beberapa malam. Kemudian ia datang kepada Nabi SAW meminta izin akan bernikah. Maka ia izinkan dia lalu bernikah. Cepatnya diriwayatkan dia oleh Bukhari. Nampak sungguh tak sedih. Tapi asalnya itu di dalam dua sahih dan pada satu lafaz bahawasanya ia beranak sesudah wafat suaminya 40 malam. Dan pada suatu lafaz bagi suami Muslim, Zuhri berkata, saya tidak lihat ada halangan buat ia berkahwin walaupun ia masih di dalam keadaan berdarah nifas. Tetapi janganlah suami campuri dia hingga bersuci. Baik. Katakan ya, 1135 hadis sah. Matan menerangkan bahawa habisnya waktu iddah bagi perempuan yang hamil ialah setelah dia melahirkan anak. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Dalam hal hukum, ya, ini maksud dalam hal hukum. Perempuan, ya, dia punya iddah dia kalau diceraikan dalam keadaan mengandung. Ya, dia punya iddah sehingga melahirkan anak. Ya. Jadi mengikut cerita ini, ya, dia masa itu perempuan ini masih dalam nifas lagi. Maknanya ia kira baru melahirkan anak beberapa hari. Ya. Maka dia nak berkahwin. Maka tidak ada salahnya di sisi hukum. Sebab dia dah habis iddah. Asal sudah melahirkan anak artinya dah habis iddah dia. Maka tidak ada satu kesalahan hukum berdasarkan hadis ini. Dan Nabi juga tidak menghalang untuk dia berkahwin. Ya. Itu dia kata tak nyempat-nyempat, tak sabar-sabar. Takut lari ya. Tapi itu berdasarkan kepada hukum boleh. Jadi pada saat mungkin pada adatnya, ada kebiasaan mungkin orang mengata. Ya. Tapi dalam segi hukum boleh. Jadi tidak ada salah
Ya, kerana dalam segi hukum boleh. Jadi nak ikut hukum atau ikut adat. Ya. Jadi kalau ikut hukum tak ada salah. Ya. Itu cerita mengenai tentang iddah nifas. Ya. Iddah apa orang yang mengandung. Ya. Sehingga melahirkan anak. Lagi 1136. 1136 dari Aisyah, ia berkata, diperintah Barirah beridah 3 kali haid. Diwayatkan dia oleh Ibnu Majah dan rawi-rawinya orang-orang kepercayaan. Tetapi ia, riwayat Aisyah itu maklul. Apa tu? Maklul. Maklul, okey. Maklul. Catatkan hadis 1136, hadis boleh dipakai. Iddah bagi hamba perempuan adalah 3 kali haid. 3 kali haid itu maknanya 3 kali suci. 3 kali suci. 3 kali haid. Hukum sebagai satu ketentuan. Maknanya, Barirah adalah Barirah ni adalah perempuan hamba yang bersuami seorang lelaki hamba. Jadi hamba dengan hamba kahwin. Ya. Setelah Barirah merdeka, ia diberi hak untuk memilih apakah tetap dengan suaminya atau bercerai. Tetapi ia memilih bercerai. Dia tak nak suaminya masih hamba. Ya. Dia dah merdeka. Jadi dia pilih cerai. Pada saat itu, ia diperintah oleh Nabi untuk tetap beriddah 3 kali haid. Jadi, kena beriddah. Ya. Jadi, Barirah asalnya apa? Hamba. Lelakinya juga hamba. Tapi setelah dia merdeka, Rasul bagi kata apa? Pilihan. Engkau nak teruskan dengan suami ataupun nak cerai. Kata dia pilih cerai. Jadi, artinya, kalau suami hamba, ya, dia boleh pilih sama ada nak teruskan atau nak bercerai. Ya. Tapi Barirah pilih cerai. Jadi suruh beriddah 3 kali suci. Ya. Baik lagi 1137. 1137 dari Syabi, dari Fatimah binti Qais, dari Nabi SAW tentang perempuan yang bertalak 3, sabdanya, tidak ada baginya tempat tinggal dan tidak nafkah. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Ya, catatkan. 1137. Hadis sah. Matan. Perempuan yang dicerai 3 kali tidak berhak menerima nafkah dan tempat tinggal. Hukum sebagai satu ketentuan. Ini kita masih cerita bab iddah, ya. Jadi perempuan yang dicerai suaminya 3 kali, bukan sekali satu masa. 3 kali. 3 masa. 3 masa. 3 masa. Maka perempuan tersebut tidak mendapat hak dari suaminya untuk mengukui belanja dan tempat tinggal. Sebab kalau dah talak 3, ya, artinya suami juga tidak berhak untuk kembali kepada isterinya. Ya, kecuali isterinya berkahwin lain dan diceraikan oleh suami barunya. Ya, barulah dia boleh kembali semula kalau ada jodoh. Ya. Sebab itu, ya, ini cerita ni, talak ni 3 kali masa, ya, bukan sekali masa. Aku talakkan kau dengan talak 3, bukan. Tak boleh kan Ustaz? Tak pakai kan?
tak pakai kan. Kalau cakap satu kali one time tu, aku talak 3. Apa yang kita pelajari, ya, kalau sekali sebut talak 3, jatuh dia 1. Satu. Tapi kalau kita daftar, ditulis 3 juga, habislah. Ya. Kalau orang yang terima daftar tu. Tapi kalau kita daftar, kita cakap talak 1, ya, tulis 1 lah. Tapi kalau kita cakap 3, habislah. Tak boleh balik lah jadi. Itu nak jaga-jaga. Lagi 1138. 138 dari Ummu Atiyah bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak boleh berkabung seorang perempuan atas satu mayat lebih daripada 3 malam, kecuali atas suami, atau boleh 4 bulan 10 hari. Dan jangan ia pakai pakaian yang bercelup kecuali kain genggang, dan jangan ia bercelak, dan jangan memakai bau-bauan kecuali kalau ia bersih sedikit dari us dan azfar. Muttafaqun alaih, dan ini lafaz Muslim. Dan bagi Abu Daud dan Nasa'i dengan tambahan jangan ia berpacar, dan bagi Nasa'i sahaja, dan jangan ia bersisir jika rambut dia Ustaz. Baik, catatkan dulu. Hadis 1138. Hadis sah. Matan. Perempuan boleh berkabung. Ini bab apa tadi? Mati. Tak, bab yang kedua tadi. Yang pertama iddah, yang kedua cerai. Ihdah. Kan? Yang ini kira ihdah ni. Tapi semua sebut iddah je Ustaz. Yang iddah yang atas tadi tu. Ini dah masuk saya pun baru tahu iddah Ustaz. Orang semua sebut iddah je. Iddah ni kira dia berkabung. Berkabung. Baik, 1138 hadis sah, matan dia perempuan boleh berkabung. Ada AB terhadap orang lain, tidak boleh lebih dari 3 hari. Ini kalau orang lain, keluarga tadi yang disebut keluarganya tak boleh lebih 3 hari. B, terhadap suami boleh sampai 4 bulan 10 hari. Ini berdasarkan Quran juga. Perempuan-perempuan yang kematian suaminya adalah mereka beriddah 4 bulan 10 hari. Menunggu 4 bulan 10 hari. Baik, hukum sebagai satu ketentuan. Baik, ini jangan kita salah faham mengenai tentang iddah biasa dengan iddah kematian suami. Iddah biasa, kita tidak ada tuntutan-tuntutan lain. Tapi kalau iddah kematian suami, dia kena dikatakan kena berkabung selama 4 bulan 10 hari, tidak boleh bersolek-solek. Tidak boleh berpakaian-pakaian yang mengilat-ngilat, menarik-narik pandangan. Maknanya keadaannya macam itulah. Maknanya dia dikatakan berkabung ni, maknanya
Tak boleh nak berwangi-wangian. Dia pun tak boleh. Ya. Selama 4 bulan 10 hari. Jadi itu ketentuannya. Kalau kita lakukan, haram. Ya. Kadang anak-anak, perempuan muda yang kematian suami, terkadang mereka tak tahu hukum. Ya, seminggu dah kematian suami, dah ya, bersolek, berapalah, berlawa-lawahan lah. Ya. Sebenarnya salah ya, dalam segi hukum. Kalau dia kematian suami, ya, dia kena berkabung, buat bodoh lah kiranya. Buat bodoh selama 4 bulan 10 hari. Kalau misalnya kata dia mengikuti kelas kuartir tertinggal 4 bulan, kan lama tertinggal kelas online. Ya? Online contohnya. Dia boleh masuk, tapi tak payah keluar muka, tak payah keluar suara. Dengar je lah. Jadi tidak tertinggal pelajaran. Ya? Macam tu. Ya? Itu dikatakan di sini, ya, seorang wanita yang kematian keluarga, maka ia boleh berkabung sampai 3 hari. Kalau kematian keluarga, dia berkabung boleh, perempuan, selama 3 hari saja, tak boleh lebih. Yang lebih tu untuk suami, kalau suami 4 bulan 10 hari. Ya. Berkabung tu sama jugalah, maknanya dia tidak bermakeup, bersolek-solek, macam tu, selama 4 bulan tidak boleh pakai pakaian cantik-cantik, ya. Selama 4 bulan, selama 4 bulan, selama apa? 3 hari. Untuk dia bukan suami, ya. Kalau ikutkan di sini, ya, termasuk menyisir rambut, menggunakan cat kuku. Ya, maknanya mengecat kuku. Ia pun tak boleh. Bersikat rambut pun tak boleh. Inai lah Ustaz. Inai. Ya, menginai kuku pun tak boleh. Ya. Bersikat rambut pun tak boleh. Ya. Maknanya kalau dia di rumah, ya, dia sendirian, ya, tidak mengapa. Ya. Dia bersikat rambut. Ya. Tapi kalau ada keluarga, maknanya tak perlulah nak sikat-sikat sangat. Macam itulah. Ya. Dikatakan buat bodoh lah selama 4 bulan 10 hari. Ya. Ini orang banyak tak faham, ya. Dia ingat 4 bulan 10 hari sekadar tunggu saja. Sebenarnya ada sambungan berkabung. Itu tak faham tu. Ya. Baik lagi. Dari Siti lah pula. Okey. Puan Siti. Tutup mic. Mic buka. Kita tak dengar. Okey, dah. Okey, dah. Dah dengar kan? Okey. Okey. Terang jelas. 139 dari Ummu Salamah, ia berkata, sesudah wafat Abu Salamah, saya pakai jadam di mata saya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ia itu mencantikkan muka. Maka janganlah engkau pakai dia melainkan pada malam, dan buanglah dia pada siang, dan janganlah engkau bersisir dengan menggunakan barang wangi, dan jangan dengan pacar, kerana yang demikian itu celupan. Saya bertanya, dengan apa boleh saya bersisir? Jawabnya, dengan bidara. Diriwayatkan dia oleh Abu Daud dan Nasa'i, dan isnadnya itu Hasan. Baik, 1139, satu lagi, 1140, satu hukum. 1140, dan daripadanya bahawasanya seorang perempuan berkata, ya Rasulullah, anak saya kematian suaminya dan ia sakit mata, maka bolehkah kami celakkan dia? Sabdanya, tidak boleh. Muttafaq alaihi. 1139, 1140, ya. Hadis sah. Matan dia, perempuan yang sedang berkabung
dilarang memakai celak. Dan dilarang bersisir, bersikat. Dengan memakai wangi-wangian dan menginai kuku dan bercelak. Yang merupakan perhiasan. Hukum haram. 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 Ini lebih jelas ya, dia punya cara berkabung ya, atau larang-larangan ketika berkabung lebih jelas. Iaitu kalau ya bersikat ya. Bersikat ni boleh sebenarnya. Tapi orang Arab ni dia biasa kalau bersikat dia letak wangian supaya rambut tu wangi. Tak hapak. Macam tu. Dia letak wangian. Jadi artinya bersikat tu boleh tapi jangan ada wangian. Sebab itu disebut bidara tu. Bidara tu bukan wangi. Ya? Minyak bidara ke? Jadi boleh tapi bukan yang mewangikan. Wangi-wangi. Begitu juga dengan celak. Ya? Celak. Jadi celak juga adalah hiasan. Tapi kalau dia nak pakai, boleh. Ya, pada malam hari kalau nak pakai celak. Malam hari. Sebabnya apa? Buat tidur. Celak dalam mengikut celak ya. Celak ni sebenarnya dia adalah ubat untuk mata. Ya. Kita pakai Ustaz. Ubat untuk mata. Sebab itu Patutlah Nabi SAW juga dia ada bercelak. Ya, jadi celak ni ubat untuk mata tapi bukan celak sekarang. Celak sekarang ni banyak celak hiasan. Celak hiasan kan, hanya untuk cantik saja. Tapi yang asal celak dia menjadikan ubat mata. Ingat kata satu celak yang lama punya yang ada. Tembaga. Tembaga tu kan. Yang ramai daripada Mekah. Bila kita pakai tu terasa macam sejuk. Dia kena dekat air mata. Kena carilah Ustaz. Itu ubat. Dia jadi satu ubat. Ni dah tak nampak sangat dah. Satu ubat mata sebenarnya. Ya. Hanya sekarang ni dah moden-moden, celak tu untuk hiasan je, tak ada ubat pun. Ya. Celak mata ni. Dia jual dalam plastik Ustaz. Ya. Dia jual dalam plastik untuk masuk bekas tu lah. Kalau ada, itu beli tu. Itu memang untuk ubat sebenarnya. Kena pakailah Ustaz. Sebab Nabi dulu pun dia bercelak, makan celak. Jadi celak tu ketawa suami nanti kan cucu ketawa apa ni. Dah ketinggalan zaman. Nenek ni kata dia. Pakai celak tepung kata dia. Pakai celak powder. Dah tak ada dah Ustaz. Tapi bila orang meninggal sibuk nak cari celak tu Ustaz. Oh iya ke? Kalau meninggal celak tu pula dicari. Nak kapan kan? Biasa orang mandi tu dibawa. Dibawa ya. Ada lagi ya. Tak ada. Bermakna ada lagi. Ada bakat tak? Dia masa meninggal tu dia ada tapi susah cari, kita tak tahu dah mana nak cari. Tu. Tapi orang yang mandi kan selalu dia bawa. Tapi orang sekarang tak tahulah. Mak saya orang balik Mekah pun banyak pakai beli celak-celak moden. Batang tu Ustaz. Macam gam. Macam pensel. Yang lain iaitu berinai ya. Berinai tidak dibenarkan. Berinai ni siang malam. Kalau bercelak dia malam siang padam. Mana dia bercelak malam kemudian siang tu dia padam lah. Macam tu. Jangan nampakkan. Kalau kita dah berinai sebelum dia meninggal,
Macam Itu tak mana? mengapa, takkan nak kopak pula. Takkan nak kopak kuku pula kan. Tak Jadi pakai itu lagi. sebelum meninggal tu lain ya. Mana dia dah menginai sebelum Tak boleh berinai baru lah. Sebelum. Inai baru tak Pakai boleh. glove lah. Siti pakai glove lah. Tutup. Yang Sarung lain tu tangan. tadi, yang lain kita gabungkan dengan pakaian ya. Mana pakaian-pakaian yang bercorak-corak. Mana yang menjolok mata lah. Ya. Yang menjolok mata dan yang mengilat-ngilat. Yang menarik mata. Itu mana tidak dibenarkan. Ya. Itu kena ingatlah, mana kita juga kadang kena nasihatkan kalau saya kata ada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang meninggal suami, bisikkanlah kat dia tentang berkabung ni. Kadang banyak tak tahu. Ya. Tapi yang bestnya Ustaz pakai hitam je lah. Pakai hitam semua. Ya. Pakai hitam, tak usah berwarna. Ya, pakai hitam ni pun sebenarnya tidak melambangkan Islamik ya. Ya betul. Ya, sebab pakaian hitam ni banyak orang musyrikin pakai bila berkabung. Ya. Jadi kita meniru mereka. Datuk kita nak pakai apa? Pakai hijau. Kalau kita pakai warna hijau pun tak apa. Ya, mana yang apa jangan. Asalkan jangan menjolok mata. Itu ya. Yang kedua jangan bercorak-corak. Iya pula dia. Yang ketiga kuning ya. Kuning tak boleh. Oh, kuning okey. Kuning tak boleh. Kuning tak boleh sebabnya kuning tu lagi menyerlah. Kalau yang sebut, tua yang tua dah jadi muda pula ni. Nampak muda dah. Kan? Warna-warni tak boleh lah Ustaz. Kalau merah pun tak boleh lah. Iyalah. Mana benda yang menarik pandangan. Ya? Tak boleh macam tu. Okey, teruskan lagi. Hadis 1141 dari Jabir, ia berkata, dicerai bibi saya. Ia hendak memotong kurma dari pohonnya, lalu dimarahi oleh seorang lelaki akan keluarnya. Maka ia datang kepada Nabi SAW, sabdanya, potonglah kurmamu, kerana bisa jadi engkau akan bersedekah atau berbuat kebaikan. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Baik, catatkan 1141 hadis sah. Matan. Perempuan yang dalam iddah tidak boleh keluar dari rumah kecuali kalau ada keperluan. Hukum tahsir. Sot-yaro. Tahsir. Dalam bracket Tahsir. Untuk bolehnya keluar. Dalam bracket ni. Untuk bolehnya keluar. Maksudnya, perempuan yang di dalam iddah dan juga berkabung, sebenarnya dia tidak boleh keluar daripada rumah dia. Kecuali kalau dah terpaksa keluar, tak ada makanan. Dia kena cari makanan juga. Dia tak ada siapa nak bayarkan listrik, air. Dia kena pergi juga. Contoh. Itu terpaksa tapi berkabung lagi. Dia jaga adab berkabung dia. Dan satu lagi, seandainya dia ni wajib duduk rumah. Tapi seandainya dia ni penakut, dia duduk seorang-seorang. Betul. Penakut, jenis penakut kan. Betul.
Jadi dia boleh berkabung di rumah anak-anak dia. Dia berkabung di rumah anak-anak dia. Mana duduk rumah anak dia. Ya? Jadi kena jaga adab lah. Kalau anak-anak tu ajak pergi tempat-tempat hiburan, contohnya, kita tinggal rumah lah. Jaga rumah anak tu. Macam pun takut juga macam mana. Takut datang rohnya. Pandai-pandai lah. Tak boleh. Jadi dalam hal ini, perempuan ni dia ceritakan ya bahawa dia memetik kurma, tapi dia larang, kau kan masih dalam iddah, kata orang tegur kan. Dia memetik kurma. Jadi hal ini menyentuh diri dia dan dia jumpa Rasul, kata petiklah. Maknanya boleh juga dijadikan bersedekah dan buat kebaikan. Jadi contohnya, ya kat belakang tu ada betik ke apa, dah masak-masak, kita petik contoh kan. Kurang-kurangnya kita tak makan, bagi jiran-jiran kita, kan bersedekah. Bagi jiran kita kan. Ini mana boleh kalau ada keperluan. Ya. Kita idah, pokok pun idah juga. Macam mana? Ya, kita berkabung, pokok pun berkabung. Rosak kat pokok. Berkabung, pokok pun berkabung juga. Tak boleh lah. Lagi? Hadis 1142 dari Hurai'ah binti Malik bahawa suaminya keluar buat mencari hamba-hambanya. Lalu mereka bunuh dia. Maka ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, bolehkah saya kembali kepada keluarga saya kerana suami saya tidak meninggalkan bagi saya rumah yang ia miliki dan tidak nafkah. Sabdanya, baiklah. Tetapi waktu saya di dalam bilik, ia panggil saya dan bersabda, tinggallah di rumahmu hingga sampai tempoh kewajipan iddah. Ia berkata, saya beriddah di rumah itu 4 bulan 10 hari. Ia berkata, maka sesudah itu Utsman pun menghukum demikian. Dikeluarkan dia oleh Ahmad dan 4 dan disahkan dia oleh Tirmizi dan Zuhaili dan Ibnu Hibban dan Hakim dan lain-lain dari mereka. Ada tak 114? Tadi ada 114. 42. 143. 42. Sambung. Dia satu hukum. Sambung kan? Dia satu hukum. 1143. Okey, 1143 dari Fatimah binti Qais. Ia berkata, saya berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya suami saya telah ceraikan saya talak yang ketiga dan saya khawatir akan didatangi saya oleh orang banyak. Maka ia perintah dia, lalu ia berpindah. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Okey, catatkan ya, 1142, 1143. Hadis sah. Matan, perempuan yang kematian suami tidak boleh pindah dari suaminya. Dari rumah, Ustaz. Dari rumah suaminya. Okey, dari rumah suaminya kecuali kalau terpaksa. Rumah sewa, Ustaz. Kecuali kalau terpaksa. Hukum sebagai satu ketentuan.
Hadis yang akhir tu, yang tadi yang kedua tu, Fatimah diceraikan suaminya setelah setelah ketiga kalinya. Mana cerai pertama, cerai kedua, cerai ketiga, dah 3 kali dah. Maka ia minta izin kepada Rasulullah untuk pulang ke rumahnya sendiri. Nak balik rumah lah. Ya? Kerana ia takut terjadi fitnah terhadap dirinya oleh ramainya lelaki yang datang melamarnya. Dan Rasulullah pun mengizinkan permintaannya. Jadi, ya, maksudnya kalau seorang perempuan, ya, dia yang diceraikan suaminya, ya, ataupun kematian suaminya, ya, maka banyak lelaki-lelaki yang mengganggu, ya. Lelaki-lelaki yang mengganggu, maksud mengganggu apa? Ya, ada hati, ya, nak meminang. Sebab cantik. Ramai sangat yang nak meminang. Rimas Den kata dia. Rimas Den. Cantik. Jadi boleh dia pindah. Ya, mana dia pindah? Pindah tu mana pindah sementara lah. Ya. Masih dia dalam keadaan itu dia boleh pindah. Tidak ada salahnya. Ya. Contohnya dia balik rumah orang tua dia. Masih itu tak ada salahnya. Ya. Ataupun rumah adik-beradik dia. Tidak ada salahnya. Ya. Hadis yang mula-mula pula yang dibaca, seorang wanita ditinggalkan mati oleh suaminya. Suaminya mati. Ternyata suaminya tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan bekalan untuk hidup selama masa iddah. Maka dalam masa iddah, perempuan tersebut boleh pulang kepada keluarganya sendiri. Habis nak makan apa semua dah tak ada. Betul. Jadi dia baliklah ke rumah keluarga dia. Ya, mama ayah dia. Walaupun dalam iddah tadi. Dan kalau kalau bekerja, ya, kalau perempuan yang bekerja dalam iddah, dia boleh bekerja tapi dia jaga iddah juga. Mana jangan dia bersolek-solek macam tadilah. Dia guna pakaian yang sederhana biasalah sebagai dia bekerja. Dan jangan terlampau melayan-layan suami lelaki. Ya. Jangan terlampau melayan-layan atau memandang-mandang dia lelaki dalam masa iddah. Ya. Dia dah mula terbalas jadi Ustaz. Itu bahaya tu. Ya. Maknanya kena tundukkan pandangan lah. Ya, kalau dulu berborak-borak yang rio-rio dalam pejabat contohnya, dia sederhanakan lah macam biasa. Sebab dia dalam iddah, jaga kawal. Macam tu lah. Baik lagi? Siapa nak baca? Engkau Abu Izzah ada? Aku nak baca. Okey lah saya baca Said. Maaf lewat. Dah masuk dah. Okay, silakan. Dari 1144. Okey. Dari bin Al-Ash, ia berkata, janganlah kamu samarkan atas kami sunnah Nabi kami. Sebelumnya, iddah umul walad apabila mati tuannya dalam 4 bulan 10 hari. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan dia oleh Hakim. Tetapi diilalkan dia oleh Daraqutni lantaran inkita'nya. Dia ada sambung. Dan dari Aisyah ia berkata Kuru itu tidak lain melainkan suci. Dikeluarkan dia oleh Malik di dalam satu kisah dengan sanad yang sahih. Baik, 1144. 1144 dulu, dia ada lain. 1144 catatkan hukum dulu. Hadis boleh dipakai. Matan menerangkan bahawa
iddah umul walad yang kematian suami sama dengan iddah perempuan merdeka, yaitu 4 bulan 10 hari. Hukum sebagai satu ketentuan. Seorang hamba dia dicampuri oleh tuannya, maka dah ada anak, ya, maka disebutlah sebagai umul walad. Jadi umu tu ibu, walad tu anak. Ibu kepada anak. Jadi tuannya mati. Tuannya mati, si hamba ini dia tetap beredah sama dengan orang merdeka. 4 bulan 10 hari beredah dan berkabung macam orang merdeka. Ya, tak ada kurang. Ya. Nah, itu maksudnya. Kemudian 1144A. Catatkan 1144A hadis sah. Matan menerangkan tujuan kata-kata kuruk. Kata-kata kuruk yang ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228, yaitu dengan makna bersih dari haid. Hukum sebagai satu ketentuan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 28 dikatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Mana perempuan yang ditalak suaminya dalam mereka menunggu 3 kali suci. Contohnya kuruk, perkataan kuruk tu. Jadi kuruk tu mana suci. 3 kali suci, mana 3 kali haid. Itu maksudnya. Ya. Lagi 1145. Sambung lagi. Go. 1145. Dari Ibnu Umar, ia berkata, talak amma itu ialah 2 kali talak dan iddahnya 2 kali haid. Diriwayatkan dia oleh Daruqutni dan ia keluarkan dia pula dengan marfu' tetapi ia lemahkan dia. Satu lagi, 1146. Dan 1146 dan dikeluarkan dia oleh Abu Dawud dan Tirmizi dan Ibnu Majah dari hadis Aisyah dan disahkan dia oleh Hakim. Tetapi mereka menyalahi dia dan mereka sepakat tentang kelemahannya. Okey, 1145 dengan 1146. Sekalikan hadis lemah. Matan mentalak hamba dan iddah hamba adalah 2 kali. Dua kali suci, maknanya 2 kali suci. Hukum sebab sama dengan orang merdeka. Jadi hadis ini lemah. Artinya
orang merdeka, orang hamba ni katanya iddah tu lebih sikit. 2 kali je, bukan 3 kali suci, 2 kali suci. Tapi sebenarnya ia sama dengan orang merdeka, hamba ke orang merdeka sama. Sama 3 je. kali suci. Ya. Lagi siapa nak baca? Ni siapa ni? Kak Zara. Kak Zara ada? Kak Zara. Ada ke? Atau Hello. lelah? Hello. Hello. Halo. Ada. Ada dia. 1147. Boleh baca. 1147. 1147. Ada tak? Ya. Ya. 1147. Dia punya Ya. Hadis dia dari Ruwaifi. Okey. Betul. Dari Ruwaifi bin Sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabdanya, tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari yang kemudian menyiramkan airnya pada tanaman yang lain. Orang lain. Dikeluarkan ia oleh Abu Daud, Tirmizi dan disahkan ia oleh Abu Hibban. Dihasankan Hasan. ia oleh Bazzar. Satu lagi. 1147A. Ya. Dari Umar tentang perempuan yang kehilangan suami, tunggu 4 tahun kemudian beriddah 4 bulan 10 hari. Dikuatkan dia oleh Malik dan Syafi'i. Ya. Okey ya, catatkan. Hadis 1147 dan 1147A sekalikan ya. Dua-dua ni. Hadis boleh dipakai. Matan. Umar menentukan bahawa perempuan yang kehilangan suami harus menunggu 4 tahun lalu beriddah 4 bulan 10 hari. Hukum sebagai satu ketentuan. Ini ada dua hadis ya. Satu hadis ni menerangkan tentang perempuan yang hilang, yang akhir tu, mana perempuan yang hilang suami. Jadi kalau macam kapal terbang jatuh tu Ustaz. jatuh tu. Jadi kalau seandainya tidak dapat diketahui langsung, dia kena menunggu 4 bulan. 4 tahun. 4 bulan, 4 tahun. 4 tahun ya, dan lepas itu nanti lepas tu dia beriddah. Beriddah tu artinya dia matilah. Yang matilah. Sekali dia balik. 10 tahun. 5 tahun kemudian balik pula ya. Nikahlah balik. Ya. Oh, nikah boleh? Yalah, dia dianggap dah mati. Aduh, siap. Mati hidup semula lah tu. Ya. Oh, dia boleh sabar selama-lamanya Ustaz. Itulah. Ya. Dan satu lagi tadi, hadis tadi, ya. Boleh letak dia punya apa? Dia 1147 ni ada beza ya.
Di sini menerangkan Ya. katanya seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tidak halal menuangkan menyiramkan Airnya pada airnya ke tanaman ladang orang orang lain. lain. Apa buat? Maksudnya Air ialah apa? Tak ada kecil dah siap muka orang. maknanya air itu air mani. Oh. Diberikan kepada selain istrinya. Itu bahasa kias namanya. Bahasa kias. Oh. Ya. Tanaman ni. Tak faham Ustaz. Mana diberikan kepada selain istrinya. Itu maknanya. Dia hukum dia haram. Ya. Tapi macam mana air mani Tak tu? faham, Ni Ustaz. orang air mani orang lelaki. Yang ni orang perempuan. Oh, Tak. ini yang lelaki. Ini Lelaki. yang apa yang simpan IBS. air mani untuk bukan yang simpan air mani untuk Orang lain. lelaki mana ada idah Ustaz? Tak, Ini maksudnya ni orang lelaki yang menyiramkan kepada orang lain. Ya. Bukan istrinya. Ya. Tak faham Ustaz ni, tak faham. Dituangkan air tu kepada bukan istrinya. Faham tak? Oh, Mana berzina lah maknanya. Berzina. Zina. Faham tak? Oh, sini tidak halal seorang menyetubuhi perempuan lain yang hamil. Itu maksudnya tu. Bukan. Bukan tu. Faham? Tidak keterangan bagi kat seorang yang beriman kepada Allah dan hari yang kemudian Confuse sikit lah Ustaz. Baik, saya terangkan ya. Seorang lelaki haram menumpahkan air maninya kepada perempuan bukan istrinya. Baik dengan jalan langsung memasukkan atau memasukkan kepada perempuan bukan istrinya atau dengan cara lain selama air mani itu boleh dimasukkan ke dalam rahim perempuan yang bukan istrinya. Macam perempuan tak mengandung, dia ambil daripada Ya, tabung. tabung. Tapi tabung tu bukan suami punya. Itu juga haram. Ish. Ya. Ish. Tapi Mak Saleh biasa buat macam tu lah. Ya. Dia nakkan anak. Ya. Orang Islam dia bagi daripada suami saja. Ada satu halal. Ada satu Mak Saleh tu, anak dia kata 3,000. Yalah, itu Mak Saleh, dia bukan Islam. Anak dia kata 3,000 tapi bukan pada dia. Dia jual dia berikan benih air dia. dia pada orang yang tak ada anak. Oh, dia baik mani dia kepada orang kan. Tabung. Masuk dalam tabung lah. Simpan kat tabung tu maknanya. Dia kata anak dia jumlahnya 3,000 kata dia. Saya dia buat tabung. Banyak dapat duit Ustaz. Iyalah kan. Jual. Banyak dapat duit. Dijual Ada orang buat. Kan. Tu. Macam apa buat? Jadi kita tak Islam boleh tak ya. lah. Kita hukum haram. Tak boleh. Tak boleh. Orang Islam tak boleh. Ada orang buat. Ada saya dengar orang buat tapi tak tahulah betul ke tidak. Tak. Dia itu air mani suami dia. Dia simpan. Bukannya Lepas tu suami dia dah meninggal. Orang lain. Tapi suami Ini dia dah suami meninggal. hidup. Ini suami hidup. Cerita suami hidup. Bukan suami meninggal. Ini cerita suami hidup. Ya.